Okey, bahagian yang terakhir dalam bab 2 ni kita akan tengok 2.3 kita nitrogen. Okey, jadi kita bukan saja ada kita nitrogen, kita ada kita oksigen. Okey, iaitu oksigen tu diguna oleh waktu kita bernafas, lepas tu dia akan dibebas ataupun dia diganti oleh oksigen, ya, pembebasan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi maksudnya oksigen yang berada di bumi kita, okey, jadi dia ada kitaran iaitu oksigen di udara akan diguna oleh waktu pernafasan ataupun pembakaran. Kita guna oksigen tu. Lepas tu oksigen ni akan diganti balik oleh tumbuhan hijau. Okey, waktu tumbuhan hijau mereka jalankan fotosintesis, dia akan keluar balik oksigen. Jadi maksudnya oksigen tu diguna, lepas tu diganti balik. Jadi kita panggil ni sebagai kitaran. Maksudnya guna dan ganti balik. Okey, kita panggil kita. Jadi bagi selain daripada kitaran oksigen, kita juga ada kitaran karbon dioksida. Okey, dan hari ini yang penting yang kita nak tengok ialah kita nak tengok kitaran nitrogen. Okey, kitaran nitrogen, iaitu sebelum ni kita sudah belajar nitrogen ni sebenarnya penting untuk tumbuh-tumbuhan, iaitu dia diguna untuk menghasil klorofil yang kita nampak tumbuhan itu berwarna hijau. Okey, dan kalau dia tak cukup nitrogen, maka kita akan panggil keadaan ini sebagai klorosis, iaitu dia akan daunnya nampak kuning. Okey, jadi maksudnya nitrogen ni penting untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, dia adalah salah satu makronutrien untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi bagi kitaran nitrogen, nitrogen ni sebenarnya berada di mana? Okey, nitrogen. Okey, nitrogen adalah sejenis gas, dia adalah gas. Jadi nitrogen ni sebenarnya berada di mana? Okey, jadi nitrogen ni sebenarnya berada di sekeliling kita ataupun kita panggil lapisan atmosfera. Okey, udara sekeliling kita. Nitrogen berada. Dan sebenarnya nitrogen ni kalau kita tengok, dia sebenarnya adalah gas yang paling banyak di udara. Okey, dia adalah gas yang paling banyak sekali di udara. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, iaitu gambar rajah ni menunjukkan peratusan gas di udara. Okey, peratusan kandungan gas di udara. Iaitu kalau kamu tengok di sini, nitrogen yang bahagian bawah ni, nitrogen, okey, nitrogen Nitrogen ni adalah yang berwarna biru itu. Okey, warna biru yang paling besar, iaitu dia mengandungi lebih kurang 78%, okey, di udara kita. Jadi sebenarnya nitrogen ni paling banyak sekali, 78. Dan gas yang kedua banyak yang kamu nampak dalam gambar rajah ni ialah warna orange tu. Okey, warna orange. Sebenarnya yang warna orange ni adalah oksigen. Okey, iaitu lebih kurang 21%. Okey, lebih kurang 21. Dan tinggal yang bahagian paling kecil yang warna kelabu itu, iaitu argon, lebih kurang 0.93, dan yang lain-lain termasuk gas karbon dioksida lebih kurang 0.04%. Jadi yang paling banyak ialah nitrogen 78, kedua ialah oksigen 21, okey, peratus. Okey, seterusnya kita tengok kitaran nitrogen di udara yang kita kata ada 78 okey, banyak nitrogen di udara. Tapi nitrogen di udara ni dia bukannya diguna terus oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, maksudnya macam kita bernafas, kita terus ambil oksigen di udara. Tapi nitrogen di udara ni tidak dapat diserap secara terus ataupun langsung oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi dia perlu melalui beberapa proses, okey, baru dia boleh serap ke dalam tanah. Lepas tu daripada tanah itu, pokok itu akan serap nitrogen ataupun nitrat baja itu melalui akarnya. Okey, jadi kalau kita tengok gambar rajah di sini, okey, yang pertama kita tengok nitrogen ni berada di udara. Okey, lebih kurang 78%. Okey, jadi ada beberapa proses yang boleh tukar
kepada nitrat ataupun baja, yang kemudian ini akan diserap oleh tumbuhan. Yang tu yang pertama. Kalau kamu tengok yang ni, saya guna warna yang lain. Yang warna biru ni, iaitu waktu berlakunya kilat. Waktu dekat hujan lah, ada kilat. Jadi waktu kilat maksudnya dia akan hasilkan tenaga haba yang tinggi. Maka apa yang berlaku ialah nitrogen di udara ni akan bertindak balas dengan oksigen dan dia akan membentuk nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida, NO2, nitrogen dioksida. Lepas tu dia akan larut, gas ni akan larut di air hujan dan dia akan serap ke dalam tanah air hujan tu dan akhirnya dia menjadi baja. Jadi yang ni ialah proses yang pertama. Proses yang kedua ialah kalau kamu tengok ni, kita ada pokok kacang. Di mana pokok kacang ni di bahagian akarnya, akarnya dia mempunyai satu bahagian yang kita panggil sebagai nodu. Nodu ialah yang akar. Kalau kita tengok akar dia ada bentuk bulat-bulat. Di mana dalam nodu akar pokok kekacang ni, dia mengandungi sejenis bakteria yang kita panggil bakteria pengikat nitrogen. Di mana bakteria ni dia akan menyepadukan nitrogen di udara sehingga akhirnya menjadi baja. Jadi ini adalah bakteria pengikat nitrogen yang dekat nodu pokok kekacang ataupun dia berada di dalam tanah. Dalam tanah pun ada bakteria ini. Jadi kita belajar proses yang kedua. Jadi dan ada yang ketiga yang kalau kamu nampak di sini, iaitu baja bernitrogen. Ini ialah bahan kimia lah. Baja yang bernitrogen yang kita terus beli itu, dia pun akan menghasilkan nitrat ataupun baja. Waktu kita tabur di dalam tanah. Jadi ini adalah cara untuk menghasilkan nitrat ataupun baja. Seterusnya kita tengok pula bahagian seterusnya. Nitrat yang terdapat di dalam tanah ini akan diserap melalui akar tumbuh-tumbuhan dan dia akan digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut. Lepas tu nitrat yang berada di sini, sebenarnya mereka juga boleh tukar semula ke dalam gas nitrogen melalui satu proses yang kita panggil pendinitritan. Pendinitritan iaitu dia dilakukan oleh bakteria yang terdapat di dalam tanah. Dan bakteria ni kita panggil bakteria pendinitritan yang berupaya untuk menukarkan nitrat itu tukar balik menjadi gas nitrogen di udara. Lepas tu kita sambung balik yang tadi. Selain daripada yang kita kata ada proses berlakunya kilat, berlakunya bakteria pengikat nitrogen, selalu satu lagi proses yang kamu nampak di sini, yang ni daripada haiwan. Jadi haiwan ni kalau dia membuang bahan tumbuhan ataupun dia mati, tumbuhan ataupun haiwan yang sudah mati, dia akan mengalami proses penguraian ataupun yang kita panggil sebagai pereputan. Dia akan mereput. Dan dia sebenarnya mereput sebab ada sejenis bakteria ataupun kulat. Kita panggil bakteria pengurai ataupun kulat pengurai, ataupun kita panggil bakteria dan kulat pereput pun boleh. Jadi tumbuhan ataupun haiwan yang sudah mati, mereka akan mereput. Selepas mereka mereput, mereka akan menjadi sebatian amonium. Dan seterusnya dia ditindak oleh bakteria penitritan yang berada di dalam tanah. Dan akhir sekali dia tukar ke nitrit, dan akhir sekali dia ditindak oleh bakteri yang sama sekali lagi, bakteria penitritan, dan akhirnya tukar ke nitrat.
Jadi maksudnya sesuatu yang mati, tumbuhan ataupun haiwan yang mati, akhirnya dia selepas dia mereput, dia akan menjadi baja ataupun nitrat di dalam tanah. Okey, jadi ini adalah kitaran nitrogen. Jadi maksudnya yang warna yang kamu nampak cikgu conteng dengan warna biru ni adalah daripada nitrogen tukar menjadi nitrat, nitrogen tukar menjadi nitrat, dan selepas dia tukar ke nitrat, sebenarnya nitrat ni juga boleh tukar balik menjadi gas nitrogen, iaitu yang cikgu conteng dengan warna hijau ini. Okey, iaitu dia boleh tukar. Jadi kita dapati nitrogen di udara ni boleh jadi seimbang. Okey. Okey, jadi maksudnya kita dah belajar kita nitrogen dan sebenarnya ada beberapa proses yang terlibat semasa kita tengok kitaran nitrogen ni, iaitu kalau kita tengok jadual ni, kalau kita tengok jadual ni kita ada dua bahagian. Satu ialah yang kita nampak di sebelah kiri tu, iaitu kita ada proses di mana kita ada proses penambahan. Kita boleh tambah nitrat. Kita boleh tambah nitrat di udara. Iaitu untuk nitrat ni, kalau kita nak tambah nitrat ataupun baja di udara ni, iaitu kita boleh tengok yang seperti tadi, kalau berlakunya kilat ataupun tindakan letusan gunung berapi, jadi dia boleh hasilkan nitrat ataupun dia boleh tukarkan nitrogen di udara menjadi nitrat. Bahagian pertama, iaitu dia boleh nitrogen di udara boleh tukar menjadi nitrat ataupun baja melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Lepas tu dia ada proses pengikatan nitrogen yang melalui bakteria pengikat nitrogen, melalui di mana terdapatnya bakteria ni adalah di bahagian nodu, pokok kekacang dan juga di tanah. Lepas tu proses penitritan yang kita tengok tadi, iaitu haiwan tumbuhan yang sudah mati, dia akan mereput menjadi sebatian amonium, lepas tu ditindak oleh bakteria penitritan menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat. Jadi ini boleh tambah baja ataupun ion nitrat ke dalam tanah. Lepas tu satu lagi proses yang terbalik, di mana nitrat ni boleh tukar balik kepada nitrogen, gas nitrogen melalui proses penyingkiran ataupun penukaran nitrat tukar balik menjadi nitrogen, iaitu proses penyerapan ion nitrat pada tanah. Maksudnya tumbuh-tumbuhan itu serap nitrat daripada tanah melalui akar. Proses pendinitritan, di mana nitrat ni boleh tukar balik kepada gas nitrogen, dan proses melarut resap nitrat, maksudnya dia akan hilang melalui peresapan. Jadi ini adalah proses penambahan dan penyingkiran ion nitrat. Kamu boleh baca di bahagian bawah, iaitu dia ada penerangan lah. Iaitu bagaimana proses penambahan, ada kilat, ada letusan gunung berapi, ada proses pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Kamu boleh baca di sini. Lepas tu untuk penyingkiran, jadi yang seperti yang cikgu dah terang, iaitu nitrat ni boleh tukar balik kepada gas nitrogen melalui proses penyerapan, pendinitritan dan proses melarut resap. Jadi ini kamu boleh baca sebagai tambahan di bawah.